Yang tu ada 3, okey. Okey, kita nombor 3 ni belajar secara kumpulan, belajar secara kumpulan, okey, memberi banyak manfaat dalam persediaan menghadapi perpecahan. Yang ni soalan ni tak payah rujuk kepada petikan. Cuma kamu boleh memberi pendapat kamu, apakah manfaat tentang belajar secara berkumpulan. Boleh bagi pendapat kamu lah. Okay, apakah manfaat dia? Meningkatkan semangat belajar. Okey, meningkatkan semangat belajar, semangat ingin belajar. Okey, semangat ingin belajar. Okey, lagi ada 4 isi. Kalau ada kumpulan, kamu tengok kalau ada ramai orang, ada ramai dalam pasukan kita rasa macam ni? Tugas terasa lebih senang. Ya, mudah, betul. Ya, mudah. Mudah untuk menyelesaikan masalah tentang pelajaran. Okey. Okey. Lepas itu yang ketiga apa lagi? Dapat banyak ilmu. Ya, betul. Dapat berkongsi ilmu. Dapat memperolehi banyak ilmu. Memperolehi banyak ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Okey. Lepas tu nombor D pula. Satu lagi. Kalau kita cuba fikir, kalau kita belajar kumpulan, apa lagi yang kita dapat manfaat? Mempunyai fikiran yang lebih terbuka. Okey, bagus. Mempunyai pemikiran. Pemikiran yang lebih terbuka, betul. Contohnya kalau kita bertukar-tukar fikiran tentang apa-apa perkara, contohnya kita nak jawab soalan tu, lepas tu kamu bagi idea, lepas tu kawan kamu bagi idea dan boleh boleh menimbulkan banyak idea dan bernas. Okey, kita dah selesai tu. Kita dah selesai di situ. Okey, yang ni kamu lihat kat sini. Ini sebenarnya adalah satu daripada tajuk drama yang dipanggil sebagai drama bukan gila. Yang drama bukan gila daripada antologi Sejadah Rindu. Okey, kat sini sebenarnya dia kalau cikgu nak kongsi dengan kamu, dia punya ni tingkatan 5 punya ni tingkatan 5. Okey, tingkatan 5 punya nota ni ialah orang apa ni gila kamu tengok sini. Okey, kita tengok dia punya cerita dia. Dia kata Sejadah Rindu.
Okay, sekejap dia kejap, cikgu tengok kat sini jap. Cikgu banyak sangat jap cikgu. Okey, kamu tengok sini, ni Azmi. Kita dia last kali kamu tengok sini Okey, Azmi ni cikgu bacakan dulu kamu supaya kamu dapat sambil-sambil kita jawab soalan, sambil-sambil cikgu terangkan dia punya cerita cerita sinopsis dia. Okey, Azmi ni dia seorang yang telah dirawat di satu ward penyakit pesakit jiwa dekat satu hospital besar lah. Semasa dia berada di ward tu, Azmi ni dia berhayal akan kehadiran kekasih. Dia berhayal saja, sebenarnya tidak berlaku sebenarnya. Yang kekasihnya ialah kekasih bayangan dia, iaitu Ani. Azmi telah meminta Ani membawanya keluar dari situ. Tetapi Ani memberitahu Azmi bahawa mereka bahagia di tempat itu. Selepas itu Azmi dia terus berhayal dia terus berhayal tentang kehadiran ayahnya. Dan ayahnya bertanya tentang Azmi, dan Azmi telah ketika itu telah mengusir Ani untuk memanggil Ani untuk mengusir ayahnya. Tetapi ayahnya tu dia sayang kepada Azmi. Tetapi Azmi dia rasa sakit hati juga menganggap ayahnya tu berbohong pada masa lalu. Dan ketika pada masa lalu Azmi selalu bergaduh dengan ayahnya. Dan selepas itu Azmi dia telah berkhayal dengan Pak Haji. Pak Haji datang dan melawatnya dan telah memberi salam. Azmi dia selalu bertengkar juga dengan Pak Haji tentang nama je kerana Azmi dia guna nama orang putih telah diperkatakan oleh Pak Haji. Dan selepas itu Ani muncul pula dan Azmi telah bertanya tentang sebab kenapa dia masih berada dekat sebelah dia. Semasa itu Azmi dan Ani dia bercakap tentang cinta mereka dan apakah makna ni cinta. Dan Azmi mengatakan bahawa cinta Ani itu bersikap luaran, maksudnya tak betul-betul lah. Selepas tu doktor telah memeriksa Azmi dan telah membenarkan Azmi bersiar-siar di luar ward dan ketika itulah Azmi telah mengambil kesempatan untuk keluar daripada ward hospital besar. Dan semasa dia berada di luar dan dia telah tiba dekat satu lokasi di mana pelakon-pelakon drama sedang berlatih drama yang bertajuk Sasau. Azmi dia telah mengatakan bahawa pelakon-pelakon ni yang membintangi drama Sasau tu sesat. Malah Azmi telah memberikan pendapat dia tentang sistem dalam kehidupan, iaitu sistem yang terlalu pro rakyat. Dan Azmi dia telah memberikan pendapat dia tentang keadaan sistem tersebut kepada pelakon yang sedang berlatih. Tetapi kepala dia masa tu sakit, dia sakit sebenarnya. Setelah akhirnya reda, dia telah memberitahu pelakon-pelakon tersebut bahawa syarahannya dan penyakit tu adalah betul. Dia kata dia sakit tu memang betul, bukan tipu-tipu ataupun olok-olok. Azmi telah menjelaskan, telah beritahu dia datang untuk membetulkan
pelakon-pelakon dia nak betulkan dia boleh bagi idea bahawa dia tidak ada yang sasau, tetapi ada tidak kebenaran. Maksudnya apa yang mereka katakan kepada dia tak betul. Azmi tak gila sebenarnya. Sebaliknya Azmi menjelaskan dia bukan gila, tetapi ialah satu penderitaan yang ditanggung olehnya. Dan selepas itu Azmi telah dia sakit kepala dan dia telah menghantukkan kepalanya sampai berdarah. Dan Azmi dia telah menjelaskan dia nak beritahu bahawa apa yang dibuat itu bukan dia gila, tetapi dia telah mengalami penderitaan, sesuatu kesakitan yang tidak tertanggung, yang tidak boleh diperkatakan. Dan doktor pun datang, dan telah memberitahu kedudukan sebenar Azmi. Dan Azmi telah doktor telah membawa Azmi pulang ke ward penyakit gila semula. Dan ketika itu rakan dia yang bernama Arif telah mengunjungi ibu bapa Azmi, dan ibu Azmi telah memberitahu kepada mereka bahawa Azmi ini telah mendapat penyakit ini sejak berada di tingkatan 6. Dan semakin teruk lagi dia belajar ketika dia belajar kat universiti. Dan Arif telah menasihatkan ibu bapa Azmi supaya membantu Azmi. Azmi memberitahu ibu bapa Azmi supaya kerana Azmi ini sebenarnya dia perlukan kasih sayang. Dia perlukan semangat dan perangsang. Bukan kata-kata yang boleh memburukkan lagi ataupun penghinaan. Dan ada seorang pelakon iaitu pelakon kedua memberitahu mereka bahawa dia melihat bahawa Azmi ini sedang mengalami satu penderitaan yang tidak boleh ditanggung lagi. Dan Arif telah menasihati ibu bapa Azmi agar mereka segera mengunjungi Azmi sebelum terlambat. Dan pada perenggan yang terakhir di ward pesakit jiwa, Azmi dia telah berhayal dan dia telah cuba mengingati kembali tentang kisah cintanya dengan Ani dan kisah hidupnya. Dan ketika dia berhayal, tiba-tiba dia rebah, dia lemah. Dan ketika itu Ani yang telah berada di rumah itu telah membaca berita tersebut atas kematian Azmi. Kematian itu sebenarnya berpunca daripada penyakit barah otak, membuatkan Ani berasa bersalah. Ani tu dekat tadi cerita cikgu kata tadi, Ani tu dalam dekat hospital tu dia masih mengingat bayang-bayang Ani. Sebenarnya Ani tidak berada dekat hospital, cuma Ani berada di tempat lain kerana dia telah memutuskan hubungan dengan Azmi. Kerana dia dapati bahawa Azmi ini macam gila. Dan tema cerita kat sini tema dia ialah bagaimana ketabahan seorang anak muda yang terpaksa melawan penyakit barah otak secara bersendirian. Itu ialah perkara yang paling dikatakan sebagai yang kritikal sekali. Persoalan-persoalannya yang kita boleh lihat daripada cerpen ni ialah tentang penghargaan anak terhadap ibu bapa. Kedua ialah penghargaan terhadap manusia budiman seperti petani, nelayan, buruh yang telah membangunkan kesejahteraan rakyat dan negara. Dan yang ketiga ialah kesetiaan seseorang terhadap kekasihnya. Kita rujuk kepada Ani dan Azmi dan kekasih itu. Dan yang keempat adalah sikap tidak mempedulikan masyarakat terhadap kesusahan. Maksudnya masyarakat tidak mempedulikan kesusahan dan kesakitan yang dialami oleh orang lain. Dan kebenaran hanyalah bersifat luaran dan terbit dalam kata-kata. Dan yang perkara yang penting sekali ialah kepentingan wang dalam kehidupan. Itu ialah persoalan yang kita boleh lihat daripada drama tersebut. Watak yang paling utama kat sini ialah Azmi. Azmi dia mempunyai penyakit barah otak. Dia mengalami sakit jiwa.
dan menerima rawatan penyakit jiwa dekat hospital besar. Dan dia mempunyai sikap yang gila-gila sejak dia berada dalam tingkatan 6. Dan dia telah dia menghabiskan tahun akhir dia. Dia akhirnya habis dekat universiti. Tetapi dia tidak mengikut nasihat ibunya dan dia bercinta dengan Ani, tetapi Ani telah meninggalkannya sewaktu dia telah berhadapan dengan penyakit barah otak. Dan Arif pula ialah seorang yang sangat prihatin kepada Azmi, dan dia telah menasihati ibu Azmi berkaitan dengan kasih sayang ibu terhadap anaknya, seorang yang berjiwa besar sanggup belajar daripada Azmi untuk membantunya membuat satu drama yang dipanggil sebagai Sasau. Dan manakala doktor yang telah bersama-sama merawat Azmi dia telah mengatakan bahawa Azmi ini mengidap sakit jiwa dan dia tidak memahami apakah penyakit yang dihadapi oleh Azmi, dan seorang yang bersikap baik terhadap Azmi kerana telah membenarkan Azmi bersiar-siar di luar wad. Ini adalah secara ringkas cerita yang boleh cikgu terangkan kepada kamu tentang tadi. Kita pergi kepada dia punya soalan dia. Kita pergi kepada dia punya soalan. Kamu lihat kat sini Azmi. Ini perbualan antara Azmi dengan Pak Haji. Azmi menunjukkan tanda nama yang tersemat pada bajunya. Ditunjukkan dia punya tanda nama dia. Pak Haji menjawab sambil merenung tanda nama. Apa namanya ini? Pak Haji kurang jelas pula. Dan Azmi dia menjawab nama dia ialah W.A. Domski. Dan ketika itu Pak Haji pun menjawab pula nama apa tu Azmi? Pak Haji rasa pelik benar bunyinya. Rasa-rasa Pak Haji macam bukan, dia kata macam nama tu bukan orang dekat Malaysia lah. Mungkin orang luar. Azmi pun jawab, dia kata memang betul. Itu nama orang putih. Itu bermakna saya bukan orang Melayu lagi. Dia kata macam tu. Lepas tu Pak Haji pun mengelihkan. Dia kata habis. Azmi dia tersenyum. Apa yang habis? Dan Pak Haji pun menjawab, Astaghfirullah Azmi. Azmi mengucaplah banyak-banyak. Mengapa sampai jadi begini Azmi? Dia kata kenapa pula nak tukar kepada nama orang putih? Dan dia punya Azmi pula, itu hak saya. Azmi jawab. Tapi saya bukan buat begitu bukan tanpa sebab. Saya bertindak demikian kerana dalam masyarakat di sini sudah ada tidak ada kasih sayang. Maksudnya dia macam sakit hati. Apabila dia menggunakan nama Azmi itu tak ada orang yang kasih sayang tu hanya wujud di bibir saja. Hanya wujud pada nama saja. Nama saja tidak membawa makna apa-apa. Yang penting ialah praktiknya yang diiringi dengan hati nurani yang bersih dan suci. Lepas tu Azmi menyambung lagi, apa Pak Haji? Pak Haji memiliki apa-apa yang saya sebut tadi. Dia kata, ada ke Pak Haji tu mempunyai sikapnya tu? Saya ragui Pak Haji. Dia kata dia mengatalah kepada Pak Haji bahawa dia meragui apa yang dimiliki oleh Pak Haji. Dan Pak Haji pun menjawab, Azmi, mengucap Azmi. Dan Azmi kata, apa? Pak Haji fikir saya sebut itu tak tahu mengucap. Saya sudah mengucap lama dahulu. Pak Haji jangan nak membodohkan saya. Saya bukan tidak percaya kepada Tuhan. Saya cuma tidak percaya kepada manusia. Maksud kat sini kita lihat bahawa Azmi ni dia rasa begitu sedih kerana orang telah memperendahkan dia, memperlakukan dia sebagai macam ni. Sampai Pak Haji pun, doktor, mereka sebenarnya tidak mengetahui apakah yang dialami oleh Azmi.
Okey, kita cuba jawab soalan di bawah ni. Okey, kamu cuba jawab Kamu boleh kalau dah dapat jawab tu kamu baca ke cikgu Satu-satu Nombor satu, mengapakah Azmi menukar namanya kepada W.A. Chomsky? Yang ni kamu boleh, apa yang cikgu terangkan tadi tu, kamu boleh terjemahkan dalam bentuk ayat. Okay, Azmi menukarkan namanya kepada W.A. Chomsky. Kerana apa? Kerana apa kamu fikir apa ni, Hans? Kenapa dia menukar nama kepada W.A. Chomsky? Kerana dalam masyarakat di sini sudah tidak ada kasih sayang. Okey. Okey, kerana dia berpendapat di dalam masyarakat tiada tiada perasaan kasih sayang. Yang tu dua markah okey. Lepas tu soalan yang kedua sebagai manusia kita pasti tidak mahu orang memandang rendah terhadap kita. Pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan untuk mengelak diri kita daripada dipandang rendah oleh orang lain? Yang ni kamu kena bagikan tiga markah tiga isi lah. Okey. Pada pendapat saya yang perlu dilakukan supaya tidak dipandang rendah oleh orang lain ialah apa? Yang kita perlu supaya orang tak pandang rendah kepada kita. Kita perlu jauhi orang yang berperangai negatif. Okey. Kita perlu menjauhi orang yang berpandangan yang itu kena PA ialah kita perlu menjauhi daripada orang yang bersikap negatif. Okey, B.
Selain daripada itu, apa yang kita dapat lihat supaya kita tidak dipandang rendah oleh orang lain? Apa lagi? Supaya tidak dipandang rendah oleh orang lain, apa? Kita perlu macam ni lah, kita perlu mempunyai mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lagi apa lagi? Selain daripada tu, Kita perlu bersikap positif. okey, kita perlu bersikap positif. Okey. Yang terakhir, apa satu lagi yang kita dapat lihat tu? Supaya kita bersikap positif, supaya kita tidak dipandang rendah. Kita kena seorang yang ataupun kamu boleh kata seorang yang berkeyakinan, berkeyakinan dalam melakukan sesuatu perkara. Itu ialah dia punya jawapan yang sini. Okey, yang sini ialah dia punya jawapan dia atas ni. Ni jawapan dia lah kat sini. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Jelaskan satu perwatakan yang terdapat dalam petikan di atas. Daripada petikan ni, macam mana dia punya perwatakan dia. Lepas tu, satu lagi perwatakan dia, selain daripada itu, apakah perwatakan dia. Okay, kamu tulis, kalau kamu nak tulis dalam peksa, kamu jawab macam ni. Kamu kena nyatakan satu perwatakan azmi. Kamu kena nyatakan azmi yang terdapat dalam petikan drama di atas. Ialah apa? Apakah dia punya perwatakan dia? Perwatakan dia punya macam dia punya perangai dia lah. Dia seorang yang macam mana? Cuba kamu tengok kat sini dia punya perwatakan dia balik.
apakah perwatakan dia. Cikgu nampak ada kawan kamu ada seorang ni. Kal, kamu cuba Kal. Apakah perwatakan daripada daripada petikan ni? Perwatakan Azmi. Apakah perwatakan Azmi daripada petikan ni? Dapat tak perwatakan Azmi daripada petikan? Dia seorang yang apa? Kamu boleh kata macam ni, seorang yang seorang yang mempunyai prinsip yang kuat. Dan cuba mempertahankan dirinya, cuba dia mempertahankan diri ketika dia bertikam lidah dengan Pak Haji. Itu yang pertama lah. Okay. Lepas tu kamu kena nyata pula. Okay, apakah dia satu perwatakan, kat sini kamu lihat kat sini, satu perwatakan yang lain daripada keseluruhan drama yang tak dapat daripada situ. Okay, satu perwatakan Azmi yang lain daripada keseluruhan drama yang tidak terdapat dalam petikan. Okay, satu perwatakan. Ialah apa? Perwatakan yang bukan daripada petikan. Dia seorang yang macam mana? Ialah seorang yang sangat setia. Okey, betul. Ialah seorang yang sangat setia. Setia kepada siapa? Ya, kepada Ani kan? Kepada kekasihnya Ani. Ya, kepada kekasihnya. Kepada kekasihnya Ani. Okey, bagus. Okey, yang tu je. Kamu kena buat macam tu. Kamu kan buat macam ni. Satu tu daripada drama ke atas, petikan drama. Kamu kena buat tulis isi dia dan tulis dia punya huraian dia lah. Lepas tu daripada satu lagi ialah daripada keseluruhan drama. Bagi dia punya isi dia dan lampirkan dengan dia punya huraian dia. Dah habis. Dan kamu dapat 4 markah. Okey, kita dah habis di situ. Okey, yang ini kamu lihat kat sini. Yang ini ialah satu daripada antologi jaket kulit kijang dari Istanbul. Sebab itu kalau kamu dalam subjek ni, dalam Komsas ni, kamu kena pastikan baca tajuk-tajuk tu dia yang datang daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sebabnya dia boleh keluar mana-mana. Tingkatan 4 kamu kena baca, tingkatan 5 pun kena baca. Okay, kita macam mana cikgu tengok dia punya, nak terangkan sikit, tajuk dia adalah kepimpinan melalui teladan. Okay, kepimpinan melalui teladan.
Okey, kat sini